Bila dia bergerak, terasa benda lembut tu paut pergelangan kaki dia. Kemudian benda lembut tu merayap hingga ke betis. Jantung TJ berdebar-debar, badan terasa seram sejuk. Lolongan anjing kian jelas kedengaran. Suara cengkerik dan katak kian bertambah rancak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 65 dan 66, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Yang belum subscribe tu sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya dan nak beli lampu benang macam ni dekat nak raya ni kan, saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Kata Haji Salim, lembing tu untuk orang yang ada ilmu kebal. Tiba-tiba Datuk TJ bersuara, "Aku yakin orang-orang tu tak susah dicari. Mereka akan datang cari kita. Aku rasa orang tu ada dekat sini." Haji Salim terus perhati kiri dan kanan, macam cari sesuatu. Tak ada sesiapa dekat situ selain TJ dengan Datuk dia. Haji Salim bersuara, "Awak bergurau kan?" "Tak, saya yakin orang tu ada dekat sini." Selesai je Datuk TJ bercakap, ulu lembing yang tersusun tu terangkat dengan sendiri, macam ada orang yang mengangkatnya. Kemudian ulu lembing tu tersusun kembali seperti asal. Ketika itu juga Haji Salim nampak bayang-bayang manusia melintas dekat depan dia. Haji Salim renung wajah TJ dengan Datuk dia. Kemudian dia tarik nafas panjang. Sambil tepuk lengan Datuk TJ, dia bersuara, "Macam mana kalau kebolehan yang ada pada awak dan saya digabungkan untuk menentang mereka?" Datuk TJ setuju. Tak semena-mena TJ menjerit kesakitan. "Aduh!" TJ terasa leher dia ditekan oleh sepasang tangan yang kasar dan berbulu tebal. Makin kuat dia bergerak, makin kuat tangan berbulu tu tekan leher dia, membuatkan TJ susah nak bernafas. Datuk TJ dan Haji Salim segera menghampiri TJ. Aneh, bila mereka berada dekat TJ, tangan kasar yang berbulu tu lepaskan leher TJ. Kemudian semua barang yang berada dalam ruangan tu bergerak dengan sendiri. Lembing yang bergerak macam dilanggar sesuatu. Datuk TJ bersuara, "Benda tu masih ada lagi dekat sini." Datuk TJ perhati ke setiap penjuru ruang. Haji Salim terus menghampiri TJ dan lihat bahagian tengkuk dia yang ditekan oleh tangan gaib tadi. Leher TJ nampak lebam dan bercala. Benda-benda yang berada dalam ruangan tersebut terus bergerak-gerak. Datuk TJ dan Haji Salim tak ambil kisah dengan semua tu, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Mereka terus merancang untuk buat sesuatu. Tiba-tiba Haji Salim melompat sambil menjerit. "Ha!" Ada seekor belalang kunyit yang besar hinggap dekat lengan Haji Salim. Mata belalang tu kelihatan bersinar-sinar, berenung ke arah Datuk TJ dan TJ. Haji Salim cuba tangkap belalang tersebut tapi tak berjaya. Setiap kali dia cuba angkat tangan, belalang tu terbang ke tempat lain. Bila Haji Salim diam, belalang tu datang balik, hinggap dekat hidung, telinga, kening.
Haji Salim jadi marah. Untuk kali kelima, belalang kunyit tu hinggap dekat cuping telinganya. Haji Salim bangun dan terus ambil penyapu. Belalang tu terbang dah hinggap dekat dinding. Haji Salim angkat penyapu dan hayun ke dinding. Belum pun sempat penyapu tu kena dinding, belalang tu terbang dah hinggap dekat hidung dia. Marah Haji Salim semakin menjadi-jadi. Mukanya kelihatan kemerah-merahan. Datuk TJ bersuara, "Dah, jangan dilayan. Nanti awak penat. Ambilkan saya setangkai cili kering, sebiji bawang besar dan limau nipis." "Nak buat apa?" "Nak menumis sambal belalang kunyit." Haji Salim terkejut. Tiba-tiba belalang yang terbang ke sana kemari tu terus hilang. Kemudian mereka semua perhati ke setiap sudut ruangan tu. Memang dah tak ada belalang kunyit tadi. Menurut Datuk TJ, dia dapat petua tu dari orang tua-tua dulu. Kata mereka itulah petua menghalau hantu syaitan macam pelesit dan jembalang. Tak lama lepas tu, Datuk TJ minta diri untuk pulang. Sampai rumah, TJ tukar baju dan seluar, ambil gasing dan tali bawah meja. Kemudian dia keluar ke halaman rumah. Datuk TJ bersuara, "Tama." "Ya, Tok." "Kau nak main gasing dengan kawan-kawan?" "Ya, Tok." "Jangan main lama-lama. Dekat nak maghrib mesti balik. Aku tak nak kau merayau ke mana-mana. Keadaan tak begitu aman." "Baik, Tok." TJ terus berlari menuju ke rumah beberapa orang kawan dia. Menjelang waktu maghrib, baru dia pulang. Dah 2 hari Haji Salim tak datang ke rumah Datuk TJ, dan dalam masa yang sama, orang-orang kampung terhindar dari gangguan perkara-perkara pelik. Semuanya dalam keadaan aman. Selama 2 hari juga, Datuk TJ tak bercakap tentang kubur lama dekat hujung kampung tu. Dia lebih banyak diam dan buat amalan pada waktu malam. Pada sebelah siangnya, Datuk TJ banyak habiskan masa dengan membuat lukah atau memburu ayam hutan. TJ rasa Datuk dia dan Haji Salim dah berjaya banteras perbuatan terkutuk tu dengan cara kebatinan. 2 minggu kemudian, lebih kurang pukul 10 malam, Haji Salim datang ke rumah dengan membawa sundang. Datuk TJ yang tengah baca Yasin terkejut dengan kedatangan Haji Salim dan bersuara, "Kan saya dah pesan, kita tak boleh bertegur selama 3 minggu. Awak dah lupa? Kalau macam ni, usaha kita akan jadi sia-sia." Pertama kali TJ tengok Datuk dia cakap kasar pada Haji Salim. Datuk TJ berdiri depan muka pintu tanpa jemput Haji Salim naik ke rumah. Haji Salim mula bercerita. Menurut Haji Salim, dia terpaksa datang sebab cucu perempuan saudara dia hilang. Anak dara sunti lagi. Dah puas cari. Bila tak jumpa, baru dia datang jumpa Datuk TJ. Dia ingat pesan Datuk TJ tu, tapi dia terpaksa langgar. Wajah Datuk TJ nampak resah. Kemarahannya terus hilang. Kemudian Datuk TJ jemput Haji Salim naik ke anjung rumah. Haji Salim bersuara, "Kita pergi ke kubur lama?" "Jangan terburu-buru. Dekat mana kita nak cari? Dah puas saya cari. Saya dah putus asa. Dahlah cucu saudara saya tu tak ada ayah. Ada mak lumpuh pula. Entah apalah nasibnya. Jangan putus asa. Mari kita ikhtiar untuk kali terakhir. Kumpulkan orang-orang kampung. Orang-orang kampung dah tunggu awak dekat dewan. Saya tahu ini semua kerja orang yang puja kubur tu. Mereka dendam dengan saya." "Sudahlah tu, mari kita ke dewan." TJ, Datuk dia dan Haji Salim terus melangkah ke dewan. Sampai dekat dewan, terdapat lebih kurang 6 hingga 10 orang kampung dekat sana. Kemudian Datuk TJ bertanya pada seorang lelaki yang berbadan kurus, "Kau Daud, duduk dekat rumah budak tu? Kau tentu tahu waktu bila budak tu hilang." Menurut Daud, budak perempuan tu memang selalu mandi dekat sungai bila dah nak masuk waktu maghrib, dan dah banyak kali dia tegur, tapi budak perempuan tu tak peduli. Petang tadi dia nampak budak perempuan tu ke sungai, tapi dah masuk waktu maghrib dia tak balik-balik. Maknya menangis dan suruh Daud cari. Dia minta tolong jiran lain tapi tak jumpa juga. Kemudian baru Daud bagi tahu Haji Salim, dan orang-orang kampung yang ada dekat dewan tu lah yang bantu Daud cari gadis sunti yang hilang tu. Mereka bagi tahu Datuk TJ, mustahil gadis sunti tu dihanyutkan sungai sebab air sungai cetek. Nak dikatakan gadis tu dilarikan orang jahat, belum ada orang jahat yang muncul dekat kampung tu. Kemudian Datuk TJ bagi cadangan untuk cari gadis tu malam ni juga.
Hanya 3 orang kampung je yang ikut, termasuk TJ, datuk dia dan Haji Salim. Ada 6 orang yang akan cari gadis tu malam ni. Datuk TJ bersuara, kita pecahkan 6 orang ni jadi 3 kumpulan. Tamai ikut Borhan, Saleh ikut Haji Salim, Hasan ikut saya. Saya yakin dengan pertolongan Allah, budak perempuan yang hilang tu akan kita jumpa juga. Lalu Datuk TJ ajak mereka pergi ke tebing sungai dan cari kesan-kesan yang ditinggalkan oleh budak perempuan yang hilang tu. Seluruh kawasan tempat gadis Sunti tu mandi, habis mereka cari, tak ada satu kesan pun yang mereka jumpa. Kemudian Datuk TJ suruh Tama dan Borhan cari hingga ke kaki bukit. Haji Salim dengan Saleh cari sampai ke hilir sungai. Datuk TJ dan Hasan pula cari dari seberang sungai hingga ke kawasan bendang. Mereka semua berpecah mengikut arahan yang ditetapkan. TJ jadi gementar. Umur Borhan dengan dia jaraknya antara 5 dan 6 tahun je. Tak ada pengalaman. TJ dan Borhan sempat bertengkar, masing-masing tak nak jadi kepala. Akhirnya Borhan mengalah. Mereka berdua terus redah hutan kecil. TJ kena bawa obor daun kelapa. Semua lubang, semua perdu pokok dan lalang mereka cari. Tiba-tiba TJ tersepak sesuatu yang lembut dalam rumpun lalang. Bila dia bergerak, terasa benda lembut tu paut pergelangan kaki dia. Kemudian benda lembut tu merayap hingga ke betis. Jantung TJ berdebar-debar. Badan terasa seram sejuk. Lolongan anjing kian jelas kedengaran. Suara cengkerik dan katak kian bertambah rancak. Angin terus menggugurkan ranting-ranting kering yang bunyinya amat menakutkan. Badan TJ terus menggeletar. Malam yang dingin terasa panas hingga berpeluh-peluh. Borhan bersuara, kenapa berdiri kat situ, Tama? Kenapa muka kamu pucat? Ada. TJ tak dapat teruskan kata-kata. Benda lembut sejuk tu terus merayap ke betis dia. Borhan rampas obor dari tangan TJ dan terus suluh ke arah rumpun lalang. Biji mata Borhan terbeliak. Tangannya terus menggeletar. Borhan bersuara, mayat, Tama. Mukanya kelihatan berubah. Borhan terus tarik tangan TJ. TJ nak angkat kaki kanan tapi tak boleh sebab kaki dia kena pegang. Jari jemari manusia tu mula merayap dari betis turun ke buku lali. TJ bersuara, mayat pegang aku, Borhan. Nanti aku lepaskan. Borhan pacakkan obor ke tanah. Dari cahaya obor tu, TJ nampak mayat seorang gadis terlentang. Biji matanya terbeliak, mulutnya ternganga penuh dengan darah beku. Rambutnya menggerbang dan jari jemari mayat tu berpaut pada pergelangan kaki TJ. Rupa-rupanya kaki kanan TJ pijak pangkal lengan mayat tu. Tak hairanlah bila TJ gerakkan kaki, tangan dan jari jemarinya turut sama bergerak. Biji matanya yang terbeliak dengan rambut yang terurai memang menakutkan. Kakinya terkangkang keras. Kain batik lusuh yang dipakainya tersehelak hingga ke pangkal peha dan baju kebaya pula terkoyak di bahagian dada. Borhan terus menatap mayat tu. Tiba-tiba dia tutup kedua matanya dengan tapak tangan dan bersuara, mayat tu bergerak. Bergerak? TJ terus lari. Habis pokok besar dan kecil dia redah. Borhan pun ikut sama lari lintang pungkang juga. Akhirnya TJ dan Borhan sampai dekat dewan. Mereka hanya terdiam dan tercungap-cungap macam ikan. Tak sampai 5 minit, Haji Salim, Hasan, Saleh dan Datuk TJ pun sampai. Mereka tercengang tengok TJ dan Borhan tercungap-cungap dengan wajah yang pucat. Datuk TJ bersuara, ada orang jumpa? Ada. Tiba-tiba Borhan terus rebah dan pengsan. Semua yang ada dekat situ segera bagi bantuan pada Borhan. Akhirnya Borhan pulih. Datuk TJ bersuara, apa yang kau jumpa, Borhan? Cucu saudara Haji Salim, Siti Mah, dah mati. Haji Salim terus termenung panjang. Kemudian Datuk TJ minta TJ dan Borhan tunjukkan rumpun lalang tempat mayat tu dijumpai. Sampai dekat rumpun lalang, Haji Salim terus angkat mayat cucu saudaranya. Usianya sekitar 13 tahun. Datuk TJ perhati mayat gadis tu dan bersuara, lidahnya dipotong. Kita akan cari orang yang buat kerja laknat ni. Ya, kematian cucu saudara saya harus dibalas. Mayat gadis malang tu dibawa ke rumah ibunya. Siang esok mayat gadis tu akan diuruskan pengemumiannya. Begitulah mengikut rancangan Haji Salim. Lebih kurang pukul 4 pagi, TJ dan datuk dia tinggalkan rumah ibu gadis yang malang tu. Dah 2 minggu jenazah gadis malang tu disemadikan di tanah perkuburan Islam Jalan Parit.
TJ ingat lagi, lebih kurang pukul 11 pagi, masa orang-orang kampung ratakan tanah kubur. Cuaca begitu baik, matahari memancar dengan teriknya. Tiba-tiba, hujan turun dengan selebat-lebatnya. Beberapa orang kampung berkata, hujan panas yang turun waktu orang tanam jenazah bawa alamat yang kurang baik pada orang yang masih hidup. Datuk TJ bantah ramalan yang tak berasas tu, tapi ramalan tu jadi buah mulut orang kampung. Akibatnya, orang kampung berada dalam ketakutan. Satu hari, masa TJ ke rumah Haji Salim nak tengok dia buat keris, Haji Salim bersuara, "Entah siapa yang pandai buat ramalan mengarut tu. Dah 2 minggu cucu saudara aku ditanam, tak ada pun perkara yang tak baik jadi." TJ hanya anggukkan kepala. Memang betul, sejak 2 minggu kebelakangan ni, tak ada makhluk berjubah hitam dan wanita berwajah cantik merayau seluruh kampung menjelang waktu maghrib. TJ terus perhati Haji Salim buat kerja. Tiba-tiba, TJ teringat datuk dia yang sejak pagi tadi dah pergi ke kaki bukit untuk buru ayam hutan. Haji Salim bersuara, "Aku tahu datuk kamu dah pagar seluruh kampung ni dengan beberapa syarat dan petua." Cepat-cepat TJ kerutkan dahi. Dia tak tahu dari mana Haji Salim dapat cerita ni. Sepanjang pengetahuan TJ, belum pernah datuk dia buat sesuatu tanpa bagi tahu dia. Kalau tak bagi tahu TJ, dia akan bagi tahu nenek TJ dan nenek TJ akan bagi tahu TJ. Menurut Haji Salim, dia yang minta datuk TJ pagarkan kampung ni. Mulanya dia tak nak, tapi setelah dirayu barulah setuju. Dan hari ni Haji Salim ada janji dengan orang nak berjumpa di kampung Ulu Kelubi. Orang tu tempah parang. Parangnya dah siap. Dia nak hantar ke sana. Haji Salim ajak TJ ikut dia sekali. TJ pun setuju. Menurut Haji Salim, orang yang tempah parang ni pelik sikit. Matanya buta tapi dia tahu warna baju yang dipakai oleh orang yang datang berjumpa dengan dia. Kemudian dengan motosikal, mereka berdua menuju ke kampung Ulu Kelubi. Lebih kurang 15 minit mereka sampai di sebuah rumah papan kecil. Haji Salim terus bagi salam. Salam Haji Salim dijawab dan keluar seorang lelaki tercegat dekat muka pintu. Orangnya kecil, berkulit agak hitam, rambutnya kerinting. Dia bersuara, "Naiklah. Budak yang pakai baju merah berseluar putih tu siapa?" "Nanti kejap lagi saya bagi tahu." Bila berada dalam rumah, Haji Salim panggil orang tu Lebaidin, peramah dan suka berjenaka. Setelah Haji Salim serah parang pada Lebaidin, tanpa diminta, Lebaidin ceritakan pada TJ. Kedua belah matanya buta sejak kecil lagi. Pada mulanya dia sakit mata. Masa tu umur dia dalam lebih kurang 7 tahun. Ibunya bawa jumpa dukun mata. Entah mana silapnya, sejak jumpa dukun mata tu, matanya terus sakit dan akhirnya jadi buta. Menurut cerita ibunya, dukun mata tu tersalah ramuan ubat. Mungkin dukun mata tu rasa bersalah lalu jadikan Lebaidin sebagai anak angkat. Masa jadi anak angkat dukun mata itulah dia belajar silat, mengenal bentuk tubuh dan kulit orang berdasarkan bau badan. Dari tekanan suara seseorang, dia dapat baca watak peribadi orang tu. "Itu kisah lalu," kata Lebaidin sambil renung ke arah TJ. Lebaidin bersuara, "Sekarang ada kisah baru Haji." "Cerita apa Pak Lebai?" Menurut Lebaidin, sejak 2-3 minggu lepas, orang kampung ni heboh tentang seorang pendekar yang boleh terbang atas angin. Lebaidin tak kenal siapa orangnya. Ada sekali tu, masa Lebaidin tengah potong getah, pendekar tu lalu. Kemudian dia minta kebenaran Lebaidin untuk buat pondok dekat kebun getah dia. Lebaidin izinkan, tapi bila dah diizinkan, pendekar tu tak nak pula. Dia minta kebenaran untuk buat pondok dekat sawah Lebaidin yang terpencil tu. Lebaidin pun izinkan. Bila Lebaidin tanya kenapa dia tak nak buat pondok dalam kebun getah yang letaknya tak jauh dari rumah dia, katanya anak murid dia ramai, mengajar silat dari tengah malam hingga ke pagi. Kalau dekat kampung nanti orang kampung marah pula. Dari cara pendekar tu bercakap, berdasarkan gerak suaranya, dia memang tak jujur. Kalau Lebaidin boleh mengintip, nak je dia mengintip waktu malam. Dari cara Lebaidin bercerita tu, seolah-olah dia minta Haji Salim mengintip gerak-geri pendekar tersebut. Lebih kurang sejam mereka berada di rumah Lebaidin. Mereka pun minta diri untuk pulang. Bila sampai dekat rumah Haji Salim, TJ terkejut tengok datuk dia berdiri dekat halaman rumah sambil pulas tangan Daud ke belakang. Daud hanya tunduk sambil tahan sakit. Haji Salim bertanya, "Kenapa dengan Daud tu?
Aku bunuh kamu kalau kamu buat perkara maksiat tu. Datuk TJ tolak Daud ke tanah dan terus tumbuk pokok pisang, lepaskan geramnya. Pokok pisang terus patah dua. Datuk TJ terus termenung dekat situ. Haji Salim segera menghampiri Daud. Mukanya nampak pucat. Haji Salim bersuara, "Kenapa Daud?" "Saya orang miskin. Orang kata dalam kubur lama tu ada harta karun, ada emas belian. Jadi saya cuba korek. Baru 2 kali korek, orang tua ni datang." Daud renung ke arah Datuk TJ. Haji Salim terus tarik Daud ke dalam ruang tempat kerjanya dan suruh Daud duduk dekat situ. Kemudian Haji Salim terus jumpa Datuk TJ. Mereka berbual sekejap. Lepas tu Datuk TJ dan Haji Salim terus jumpa dengan Daud. Haji Salim suruh Daud ceritakan perkara yang sebenarnya. Daud terus bercerita. Lebih kurang 2 bulan lepas, seorang kawan dari Pulau Pinang ajak dia masuk satu kumpulan yang kerjanya cari kubur lama untuk dipuja dengan tujuan cari harta karun. Menurut ketua kumpulan tu, setiap kubur lama, terutama kubur raja-raja dulu, ada menyimpan harta karun sebab dipercayai orang-orang yang mati tu ditanam bersama-sama dengan hartanya. Dalam usaha cari harta karun tu, mereka dah jelajah ke seluruh tanah air. Mereka bergerak waktu malam. Nama ketua kumpulan tu ialah Kamal, orang Batu Maung. Tapi ketua nombor 1 seorang dukun tua yang berulat kakinya. Daud yang beritahu mereka dekat sini ada kubur lama, dan akui dia pernah pakai jubah hitam dan berada di kubur lama buat pemujaan. Tapi dia tak pernah potong lidah anak dara sunti. Cuma dia beritahu pada kumpulannya tentang jumlah anak dara yang ada dekat kampung ni. Dan kata dukun pendekar, dekat kampung Daud ni susah sikit sebab penghalangnya besar. Daud tunjuk ke arah Datuk TJ. Datuk TJ bersuara, "Orang yang kau sebut sebagai dukun pendekar tu boleh ubat orang dan ambil upah untuk buat orang. Ya, semua kerja jahat dia boleh buat. Dia berdendam dengan kamu. Begini Daud, kau ceritakan pada kami tentang kehebatan dukun pendekar tu. Kalau dia betul-betul hebat, kami ikut dia. Sama-sama kita cari harta karun. Aku tahu tempat kubur lama yang simpan harta." Mulanya Daud keberatan nak cerita. Bila Haji Salim tunjuk kebolehannya, genggam bara api dan patahkan besi, Daud terus buka rahsia. Kata Daud, kaki kanan dukun pendekar ada penyakit tokak, dah berulat. Penyakit tokak ni ialah sejenis penyakit kulit macam kudis. Ulat-ulat tokak tu tak pernah dibuang. Kalau ulat-ulat tu jatuh, dia akan kutip dan dibungkus dalam kain kuning. Kemudian ulat-ulat tu dipelihara dalam balang besar dan diberi makan bangkai, lidah manusia atau binatang. Dia pernah berjalan dalam hujan lebat waktu malam dengan pelita. Pelita yang dibawanya tak padam. Dukun pendekar tu berjalan cukup laju. Kalau dia nak pergi ke sesuatu tempat, dia akan sebut nama tempat tu. Selesai je sebut, dia akan hilang dan berada di tempat yang disebutnya. Bila berhadapan dengan orang yang warak dan taat dengan hukum Allah, dia akan perlihatkan dirinya sebagai orang yang tinggi dalam ilmu agama, boleh baca ayat Al-Quran dengan fasih. Waktu siang, suka pencikkan diri dalam gua atau pondok buruk, dan dia berada tak jauh dari sini. Boleh kau tunjukkan tempatnya pada kami? Pendekar Kamal tidak mudah dijumpai. Lebih-lebih lagi kalau orang yang nak jumpa dia ada niat tertentu. Daud segera bangun dan berdiri tepi TJ. Daud bersuara, "Saya tak akan tunjuk ke tempat pendekar Kamal walaupun saya tahu." Tiba-tiba Daud terus tendang pelipat kaki TJ. TJ terus jatuh. Kemudian dia terus tendang apa saja yang ada dekat depannya. TJ cuba bangun. Belum pun sempat TJ berdiri, satu penendang hinggap di bahagian kanan perut dia. TJ terus mengguling-guling tahan kesakitan. Perut terasa senak. Daud terus melompat dan sambar lembing. Daud bersuara, "Siapa yang kacau guru aku bunuh dia." Daud acukan lembing ke arah Haji Salim. Haji Salim kelihatan tenang je. Kemudian Daud terus melompat atas pelantar dan ambil parang panjang. Lembing di tangannya terus dibuang. Haji Salim menjerit, "Daud!" Serentak dengan tu Haji Salim terus lompat dan lepaskan penampar suluhnya ke pipi kiri Daud. Daud terus jatuh tersungkur dan menggeletik. Mulutnya kelihatan berbuih-buih. Datuk TJ bertanya, "Macam mana awak buat budak ni Haji?" "Saya lepaskan bisa biar dia tahu tua-tua saya bukan tua saja. Tua-tua saya tua berisi." Kemudian Haji Salim pulihkan Daud. Alhamdulillah, Daud akhirnya pulih. Dia terus bangun dan bertenaga semula. Mata Daud kelihatan merah. Dia mula bertempik dan ambil parang semula. Kali ni dia terus serang secara melulu.
TJ terpaksa lari keluar. Daud terus serang Datuk TJ bertubi-tubi. Bila tak boleh lawan dengan Datuk TJ, dia serang Haji Salim pula. Haji Salim terpaksa mengelak ke sana kemari, asalkan mata parang tak kena badan je. Kekuatan Daud sungguh luar biasa. Langkahnya cukup cepat macam kilat. Tapak kakinya macam tak jejak tanah. Wajahnya garang dan menggerunkan sesiapa yang melihatnya. Datuk TJ bersuara, "Jangan apa-apakan budak tu. Dia dah kerasukan. Pertahankan diri dari kena parangnya." Alright, kita nantikan sambungannya dalam siri 67. Pada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.